food industry atau sebagainya, dia sebut kebaikan atau kelebihan? Mana satu? Tak, normally yang kita gunakan dalam food industry. So kalau kelebihan, mungkin kalau kelebihan tu lebih sesuai maka guna kelebihan lah so ni nanti Emmanuel tengoklah mana satu yang yang sesuai. Okay, pendahuluan tengok Emmanuel you tengok, jot down please jot down. Okay, you mulakan ayat makanan. Semua you punya permulaan ayat ni guna makanan, nampak tak? So ini dia bukan satu penulisan yang baik So saya cadangkan kita mulakan ayat sesuatu ayat tu dengan pelbagai variasi. Dia adalah ni ialah kata pemberi jadi adalah ini penggunaan dia agak terhad berbanding ialah. Adalah kita guna contoh adalah untuk macam tu, adalah so number follow by number. Normally kita akan guna ialah iaitu ialah di belakangnya kata nama, kata apa semua tu kan. So kena hati-hati penggunaan adalah dan ialah iaitu kata pemberi ni So kalau kita melihat kepada ayat pertama, makanan ialah satu keperluan penting dalam kehidupan dia, you selalu guna dia ni tak perlu ni. Dalam kehidupan manusia contohnya. Tu you follow makanan adalah pula semua nutrien penting proses pembesaran bla 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 mencegah penyakit semua. Lepas tu makanan merupakan bahan-bahan. Okay, boleh tak yang ini dua ayat ini terutamanya gabungkan dan buat ayat yang lebih baik. Ya. Kejap. Pakai apa? Charger. Penuh nak guna. Benar. Tengah PSM lah? PS. Oh, budak PS. Oh, person lupa tambah hari tu. Ni. Baik-baik dia. Menyesak dah? Benar. Tinggal ke soalan tak apa, kalau punya penuh 100%. Macam belagak 100%. PSM. Ada KJP lebih. Kenapa? Oh, ayah dah ambil. Habis adik mak pun tengah? Tak. Okay, now kembali. So, Emmanuel dapat tadi Okay. So, untuk permulaan ayat, sama ni untuk Sarah dengan Ain juga. Permulaan ayat tu kita terus menampakkan apa benda yang kita nak sampaikan ataupun kita nak beritahu orang apa sebenarnya kajian kita. So kalau ini tentang ayam pula. Tentang makanan, so makanan yang macam mana. Sebab tu saya nak Emmanuel gabungkan dan kalau boleh masukkan makanan tradisi dan sebagainya lah. Mungkin itu lebih menjurus kepada apa yang kita nak kaji. Right. Baru pergi ke, kalau Emmanuel nak kekalkan yang first ni cuma gabungkan itu, kot saya rasa sebab second paragraph you dah masukkan tentang makanan tradisional so mungkin boleh lah cuma dari segi dia punya olahan, dia punya isu tu tak berapa ni lagi sebab bila kita nak sampai ke kenapa ni tak boleh pula contoh macam sini kan olahan boleh menentukan. Bincangkan dengan lebih detail. Tak boleh ni sangat. Hal yang demikian dapat menderek lebih ramai pelancong luar negara datang dari pelbagai makanan tradisional dengan negara lebih unik. Teknik penyediaan. Kalau boleh jangan guna teknik lah sebab kita kaedah. Kan Emmanuel? So kita nak juruskan kepada kita punya kajian. So
teknik penyediaan, apa kelebihan dia dari segi tradisional menggunakan bahan semula jadi dan sebagainya, benda-benda macam tu lah. So seluruh rakyat Malaysia memang mengetahui makanan sinonim Sarawak, tak semuanya. So ni bahaya ni. Jadi saya kata ubah. Okay, dan murnikan ni makanan tradisional begitu sinonim ada macam pengulangan dan sebagainya. So ni olah balik lah murnikan ayat. Kenapa ni? Benda ni macam tadi, benda ni kan macam mana kita nak buang dia spelling ni? Or ignore je doktor, ignore all tu. Tapi ignore all nanti dia akan muncul-muncul lagi. Macam mana? Kita tak nak dia muncul tu macam mana? Kena buat kat setting kan. Apa tu, tak boleh, jangan ni, jangan detect apa? Spelling. Ayat. Spelling tu. Okay. Nanti buatlah tu. Dulu tak ada macam ni. Dia nak macam ni, macam pelik pula. Yang terbaru. Yelah kot. Okay, nah saya kata jangan guna di mana. Ada juga hampa guna di mana. Saya kira nyanyi pada muka. So ni yang istimewa, mana boleh yang berada di depan. Wajib eja macam mana. Pastikan benda tu Okay, cuba tengok. Masukkan kat ni dia dah jadi macam satu statement tau. Statement yang so-called dia kena ada sesuatu yang menyokong. That's why dia kena masukkan sumber. Siapa yang cakap? Ada tak apa kajian sebelum ni kata macam tu ke, ataupun kementerian ke, ataupun apa? Dia at least dia ada sumber sokongan You punya sumber untuk menyokong, contohnya citation dari mana. Nyatakan keistimewaan isu ayam pansuh ini sama ada semakin dilupakan atau bagaimana. So di sini you kena cetuskan isu lah. Cari juga sumber untuk menyokong. Contohnya semakin dilupakan ke apa ke, macam tu. Emmanuel So that is the point yang isu yang kita nak, kenapa kita nak buat kajian ni. Okay Emmanuel? Alright. So latar belakang masalah. Elak guna apa ni? Pertama, you suka nak pertama, kedua, ketiga. So benda-benda macam ni. Okay, yang ini mempunyai rasa yang kurang sedap. Bila kita guna, maksudnya yang ini kita menuduh tau. Contoh, kenapa saya kata menuduh? Sebab kita kata mempunyai rasa yang kurang sedap. Siapa yang cakap kurang sedap? That's why dia perlukan ada citation. Ada tak orang lain kata benda ni tak sedap? So, dia kena ada citation lah siapa yang cakap. Sama ada orang tu ialah chef ke ataupun siapa. So dia kena ada citation ataupun dapatan kajian dan sebagainya. Kalau tak, kita tak boleh. So mungkin boleh dipastikan ataupun boleh di apa. Maksudnya kita bukan menuduh. Dia macam tu. Sama Sarah dengan Ain pun sama juga. Okay. So mana lagi? Kalau tentang generasi muda, maka isu perlu tentang generasi muda juga. Kalau sebab sini Emmanuel ada nyatakan tentang masyarakat moden, iaitu generasi muda dan sebagainya dah tak berapa dengan ayam pansuh ni. Tapi kita punya kajian ni terhadap orang di rumah panjang, iaitu dia macam old folk kan, macam orang tua kan. Kalau rumah panjang dia lebih kepada orang tua kan Emmanuel kan? Ramai budak-budak kat mana? Okay, so you punya targeted respondent siapa? Maksudnya you tak, Emmanuel tak tengok daripada kelompok tertentu macam range umur, contohnya macam 15 hingga 20. Maksudnya dia tak ada kategori kepada belia dan sebagainya, tak ada Okay. Baik. Kalau boleh, maksudnya generasi muda ni kita bukan, jangan tonjolkan.
Jangan tonjolkan. Sebab bila kita tonjolkan ini, maksud kita nak kaji ni. Kita nyatakan boleh tapi kita tak boleh tonjolkan. Kita maklumkan boleh. Kita tak boleh nak tegaskan. Kita tak boleh nak tekankan. Macam tu. Itu maksud dia. Okay. Alright, penyataan masalah. Olah semula cara menulis PM ni. Kena baca. Kena baca. Bagaimana cara penulisan PM. Dia dah tak boleh globalisasi semua ni, dah tak ada dah. Penyataan masalah ni ialah rumusan. Bila rumusan dia tak ada globalisasi lah, semua benda tu tak ada. Dia terus take kepada apa kita nak kaji. Apa kelompangan dia, apa masalah dia. Kalau kita kata masyarakat moden, so dipaku layar betung tu masyarakat moden tak? So how you define masyarakat moden? Dia jadi istilah ni dia akan jadi question mark. Istilah-istilah ni perlu dipastikan. Emmanuel? Alright. Okay, pada latar belakang isu ni ada isu tak lazat tak? Tak ada. Kalau tak ada, macam mana dia boleh muncul dekat penyataan masalah? Tu maksudnya. Sebab saya baca pun tak ada kan. Sebab kita cuma tengok rasa, kita nak kena pasti rasa kan, tapi tiba-tiba ni tak lazat pula. Sebab tu dia kata, saya tanya ada tak di latar belakang dia ada isu ni tak? Kalau tak ada, jangan tulis macam ni. Alright. Keinginan menjadi langsing, menimotif amalan pemakanan seimbang. Yang ini pun kena hati-hati. Adakah ayam pansuh itu buat kita langsing? Adakah ayam pansuh itu boleh buat kita langsing? So benda macam ni. Kena pastikan. So kalau tak, jangan. Ada kajian tentang kesan terhadap kesihatan? Ada tak? Sebab ini ni kat mana? Oleh itu, tujuan kajian adalah untuk mengkaji persepsi dan rasa makanan terkandung dan kesannya terhadap kesihatan. Ni bahaya ni. Emmanuel, so apa yang kita tulis ni mesti rujuk pada kita punya objektif, rujuk kepada kita punya tajuk. Dia kena selari. Alright, good. Okay, so Emmanuel punya penyataan masalah ni terlalu panjang. Dia sangat panjang. Nampak tak? Dia lebih daripada satu muka surat. Jangan terlalu panjang lah. Lagi panjang dia lagi banyak salah. Tujuan kajian olah semula. Bagi khasiat bagi penggemarnya. Benda ni nak cakap apa ni? Emmanuel? Suka sangat bagi benda bagi ni. Bagi tak payahlah. Bagi saya A boleh tak untuk PSEO 3 orang ni? Bagi ni bagi ke orang lain je. Tujuannya apa? Tengok balik tajuk kita. Tengok balik objektif. Tujuannya adalah untuk apa? Mengenal pasti apa? Persepsi apa? Macam tu. Dia tak boleh tak selari. Dia mesti selari. So, pada tujuan dia mesti ada perkataan persepsi. Mesti ada perkataan ayam pansuh, iban, masyarakat iban dan sebagainya. Okay, objektif cerakinkan. Dia bila kata rasa dan kebaikan ni, saya rasa saya carankan kepada Emmanuel supaya jadikan 3 objektif. Objektif kedua ialah yang first rasa, yang kedua kebaikan dan yang ketiga kaedah memasak. This is number 3. Cerakinkan. So nanti dalam rasa tu dia ada banyak lah dia punya konstruk. Dalam rasa tu apa? Tekstur dia ke, dia punya apa nama? Selain tekstur apa? Rupa dan sebagainya. Dia tengok tahu rasa tu, dalam rasa tu konstruk dia ada apa? Kebaikan tu apa dalam kebaikan tu? Kesihatan ke, dari segi alam sekitar ke, apa benda. So itu konstruk-konstruk dia. Tapi ini saya Emmanuel kena cari tau kalau ada
kajian sebelum ini pernah buat tentang rasa, tentang kebaikan sesuatu makanan dan kita boleh guna dia punya. Okay? Itu lagi mudah lah daripada kita nak buat sendiri. So untuk ini pun sama, dia kena selari dengan ni lah. Sebab ni dah 3, ni kena 3 lah. Okay, kerangka konseptual. Ini bukan cara ta'alir, cara mana ni ialah kerangka konsep kajian. Ini ialah Raja 1.1 titik bertindih kerangka konsep kajian masyarakat Iban. Rasa kebaikan keadaan masa ini saya rasa kita boleh letak ayam panso. So persepsi masyarakat macam tu. Lepas tu okey, kerangka ni masjid ni format menurut ni kerangka konsep lebih masjid ni. Benda di atas, di bawah ingat Sarah dan Ain di atas, di bawah ke, di kiri kanan tak payah cakap. Memandai Raja 1.1 menunjukkan tu je, memandai tu je. Dah terus malah direct kan. Nanti bila di atas duduk kat bawah sini, dah tak nampak atas dekat muka surat lain tu macam mana? Sebab tu kita tak boleh nak tunjuk di atas, di bawah dan sebagainya. So bila macam ini, Raja menunjukkan konsep kajian ini, iaitu cakap melibatkan ataupun kajian ini melibatkan masyarakat Iban yang merupakan penduduk yang apa, cakaplah penduduk ataupun masyarakat yang apa, yang merupakan origin kepada makanan ini. Macam tu. Lepas tu cakap, bila dah cakap ni, cakap tentang ni. Lepas tu cakap ni, cakaplah dalam ni. Maksudnya, rajah ini perlu dinyatakan sepenuhnya di sini. Ini belum, ini belum adanya. Ini, kalau apa yang Imena tulis ini, rajah 1.1 tidak dijelaskan. Saya boleh cakap macam tu. Tidak dijelaskan lagi. Okey. Kepentingan kena, saya dah kata kena dibagi macam ni, kena tulis. 1.81 masyarakat Iban, 1.82 industri. Saya dah cakap dah ni ni nanti betulkan Ya. Saya dah tegur dah, nanti Imena tengok Sarah dengan Ain punya mereka buat macam mana. Okay, skop kajian kelazatan atau rasa. Tu saya cakap ni dia tak selari, saya jadi pening dah. Ni apa benda saya tulis ni? Oh jangan. Jangan mulakan dengan untuk. Untuk dia mana boleh berada di depan ayat. Apabila dimakan ni apa benda? Kebaikan kelazatan. Skop kajian ialah setakat mana kita punya kajian tu. Setakat rasa sahaja, setakat kaedah, setakat apa. Tu tengok balik skop kajian ni. Manual Okay, batasan tidak perlu masuk skop sebab skop dah di bahagian skop. Bahagian ini hanya batasan sahaja, maka batasan. Skop di atas lah, tak maulah masuk campur sini. So tengok balik batasan kajian dia apa. Nyatakan tu je, tak payah yang skop jangan campur-campur. Definisi. Cara penulisan bahagian ini perlu dimurnikan secara menyeluruh. Saya dah tegurkan sebelum ni. Sila baiki contoh macam ni. Persepsi. Terus dalam kajian ini, macam mana boleh dalam kajian ini menurut Dewan Bahasa Pustaka? Terus je kepada persepsi merupakan ataupun Dewan Bahasa tak payahlah. Terus persepsi bermaksud membuat gambaran ni. Menurut siapa dalam manusia terfikir apa, persepsi merupakan elemen ini. Cukup, tak payah banyak sangat. Baik, untuk operasional ni dia tak payah banyak sangat Untuk istilah operasional memadai citation ada 1 atau 2 pun dah cukup dah. Lepas tu baru kita nyatakan, so yang ni tak payahlah, benda ni panjang sangat. Teruskan di sini dalam kajian ini apa tadi? Persepsi apa ni? Dalam kajian ini persepsi merujuk kepada apa? Cakap baru itu operasional.
So merujuk kepada pandangan atau tanggapan masyarakat IBAN terhadap apa. Macam tu. Baru itu operational. Ini pun sama juga masyarakat IBAN. Dia tak payah banyak sangat. Merupakan satu bangsa menurut ni dah cukup dah. Tak payah si Dayak semua ni, benda ni dah tak payah. Ni tak payah panjang sangat. Cuma kena letak dalam kajian ini yang you mention masyarakat IBAN tu siapa. You kena cakap. Rasa pun sama. Dia bukan, kalau dalam kajian ini menurut pula itu bukan. Dia di belakang ni. So baiki yang pansop ni pun samalah. Aduh, ni yang saya tak suka macam ni. Okey. Rumusan hanya merumus sesuatu bab. Tidak perlu bincang atau huraikan. So, ni kena totally betulkan. Sama juga yang lain Sarah dan juga Ain Untuk rumusan, memadai cakap bab ini telah membincangkan tentang pengenalan kajian iaitu berkaitan dengan apa-apa, titik. Selain itu, bab ini juga telah menjelaskan secara terperinci latar belakang kajian dan penyataan masalah. Lepas tu, seterusnya, objektif kajian juga telah dihuraikan dengan baik. Macam itulah. Maksudnya setiap satu subtopik dalam kajian ini. Dalam bab ini perlu dinyatakan. Bukan kita membincangkan apa yang kita nak kaji. Ini dia dah rumus. Okay? Okay, baik Doktor. Baik Doktor. Alright. So bab 2, olah semula. Olah semula maksud ayat awak tu lah. Kalau olah semula, ayat tu ada something wrong somewhere. Di dalam bab ni, D tu jangan guna sangat. D tu insight. Ni dalam bab ini pengkaji akan menerangkan tentang beberapa jenis isi. Beberapa jenis isi macam pelik. Beberapa jenis isi ni apa? Isi durian ke? Isi mangga? Apa benda? Akan cakap je lah. Akan menjelaskan apa? Jelaskan tentang ayam pansuh tu apa dan sebagainya. Dan, macam tu lah. Ni dah ada kat sini dah okey dah lah. So ini menjelaskan beberapa jenis isi dan kandungan kajian dahulu ni. Saya rasa ini memang saya tak berapa nak faham ayat ni apa. Okay, bukan diusulkan, dibincangkan. Okay, persepsi belum ada So persepsi sebenarnya banyak kajian tentang persepsi. Cuma saya tak pasti dalam subheading ni dia semua huruf besar atau bukan. Cuba saya mak balik ni nanti. Saya bimbang silap nanti. Nanti kita tengok balik Okay, makanan tradisional aspek lain seperti budaya ekologi. Bila dalam ni makanan tradisional, sini kena masukkan pada ayat atau perengan terakhir termasuk ayam pansuh. Kena muncul benda ni kat sini. Baru kita boleh jelaskan kat sini. Baru kita boleh jelaskan kat sini. Masuk kat sini. Okay, Emmanuel Okay, lepas tu rasa ni saya faham lah. Dia punya outline dah ada. Cuma belum dinyatakan dengan baik. So it's very good effort lah. Okay, metodologi tak ada kajian dah. Logi ni dah kajian lah ni. Kajian lagi. Saya rasa saya dah tegur dah benda ni. So kalau saya melihat kepada Emmanuel punya reka bentuk kajian. So apa reka bentuk kajian Emmanuel ni? Apa reka bentuk dia? Apa benda pula arrow? Apa reka bentuk kajian Emmanuel? Bukan arrow. Sarah dengan Ain punya mereka belum sampai bab 3. So saya tak nampak lagi lah. So Emmanuel punya reka bentuk kajian apa? You ambil apa? Itu pendekatan. Dah lah you tulis kaedah. Ni pendekatan sebenarnya. Pendekatan kuantitatif. Kuantitatif itu duduk dalam apa? Reka bentuk kajian apa? Eksperimental ke?
Hai, suka hati je. Sarah dengan Ain? Ya doktor? Apa reka bentuk kajian Sarah dan Ain? Kajian tinjauan. Tinjauan. Kajian tinjauan Emmanuel. You punya ni semua tinjauan. So dia kena letak tulis reka bentuk kajian ini ialah secara tinjauan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Okey, tu baru masuk kuantitatif. Maknanya ni lepas tu menggunakan borang soal selidik untuk kuang macam tu. So you punya reka bentuk kajian ialah tinjauan. You observe. Okey? Boleh Manuel? Tambah baik. Dia ada yang boleh guna, ada yang tak boleh guna. Tapi you punya olahan tu tak betul. Okey. Alright, lokasi kajian. Lepas tu population sampel. Satu lagi. Bagaimana Manuel dapat jumlah populasi responden ini? Mengapa buat dipaku? Nyatakan. Okey, bagaimana Emmanuel dapat 100 orang ni? Iyalah, how do you know dia ada 100 orang? Tak boleh lah kita cakap macam tu, mana boleh cakap macam tu. Masa belajar RM dulu macam mana? Atau statistik hari penakun data tu macam mana? Pensyarah ajar bagaimana kita nak dapatkan sampel kajian dan populasi. Mana ada website mana nak pergi. Contohnya macam kita sini macam FPTV. Student FPTV contoh ada 3,000 orang. Contoh ni student FPTV. FPTV contohnya ada 3,000 orang. Inilah populasi. So di paku itu dia ada berapa dia punya jumlah penduduk dia berapa ataupun mungkin di daerah Betong tu berapa orang. Dia kalau boleh tengok pada perangkaan negara lah. Peringkat perangkaan negara, tengok pada mukim, kalau nak tengok pada rumah panjang ataupun paku tu dia ialah satu, dia bukan daerah, dia apa Dia ada kecil separuh kalau separuh besar sangat. Dia ada berapa rumah panjang situ? Kena berfokus lah. Kalau 20, kita nak ambil 20 ke? $15 rumah panjang je. Cuba tengok pada statistik tu, dia ada satu yang dikatakan secara bukan rawat mudah tau dia punya tu. Dia tak ada kata populasi berapa Cuba dapatkan dari rumah-rumah panjang tu, dia kan ada tuan rumah dia. Tuan rumah dia cuba dapat satu rumah tu ada berapa orang. Dia bertujuan lah, kena bertujuan lah sebab kalau macam baby nak buat apa, dia tak boleh nak jawab kan. So contoh populasi 3,000. Jadi itu yang you all akan kata guna jadual Critchy-Morgan tu. So 3,000 ni kalau ikut Critchy-Morgan berapa orang? Biasa dia sampai 150. Dia akan ambil 150 orang. Itu yang saya katakan. So cara penulisan untuk populasi dan sampel ini masih belum tak fit lagi kena rewrite. Ini kena rewrite. Kena tengok bagaimana orang buat.
Yalah, kalau sampel dia sampai 3,000, dia punya population 3,000, kena tengok jadual dia berapa. Contoh saya cari ni, Critchy Morgan jap. Saya cari Critchy Morgan. Tak ada pula dia punya ni. Tak boleh pula nak download dia. Boleh save as image. Oh, tak boleh. Ada tak contoh yang saya boleh tunjuk ni? Okey, sekejap. Sekejap saya stop yang ni dulu. Saya tunjuk macam mana you buat bagaimana kita nak tengok. Contohnya, contoh tadi kita punya populasinya ialah 3,000. Sini. Ni kan 3,000 kan? N ni ialah population population. So dia sepatutnya sebelah sini. Okay. Contoh populasi dia ialah penduduk kat situ semua sekali ada 1,000 orang. 1,000 orang. Semualah itu maksudnya populasi N ni ialah populasi lah 1,000 orang. Jadi kita punya sampel akan jadi 278. Tu yang kita katakan berdasarkan jadual Critchy Morgan. Kalau kita nak ambil semua ni tak boleh. Ramai sangat masa kita terhad dan sebagainya. Kita tak boleh nak buat semua. So kita ambil sampelnya 278. Jelas 3 orang ni? Emmanuel, Sarah dengan Ain? Jelas doktor. Okay. So kita stop yang ni. Saya pergi semula pada yang Emmanuel punya tadi. Okay, so jelas so ni nanti Emmanuel tengok balik lah. So saya pelik macam mana populasi dia masyarakat Iban. So kalau population dia mesti ada nombor. Berapa orang? Kelompok sasaran semua ni 100. Ni macam saya cakap tadi dah. Dia mesti tengoklah kita rujuk di mana. So ini bukan jadual satu lah. Ini dah. Ni kalau bab 3. Sini dah jadual 3.1 contoh sebab dia first. Apa benda? Jadual dia di atas rajah di bawah. Rajah di sini, jadual di atas. Dia punya tajuk Okey. Ni lagi di atas dan sebagainya. Okey, instrumen. Saya tak tengok. Okey. Jadual ni dia berada di atas. Jadual berada di atas Ni sambungan apa benda ni sambungan ni? Seterusnya tak habis lagi Okay, good. Okay, now very good effort So baca lagi ni so kita nampak lah cumanya belum seperti yang kita nak. Tapi your effort is very good. Okay, good. So ni teruskan lah Okay, so itu untuk yang Emmanuel punya. Boleh depan ni Boleh lepas ni. Sarah. So Emmanuel ada apa nak tanya? Okey. Dan kalau belum ada kita pergi pada Sarah punya Sarah ialah persepsi pelajar program catering KB terhadap pengetahuan sikap. Okey, ini jelas di sini. Cuma apa yang nak disampaikan. Okey. Penyiaran kena memerlukan satu proses di dalam apa benda ni, Sarah? Apa yang Sarah nak cakap ni? Saya baca